Isu ketiga mengenai dengan skim-skim pembiayaan di bawah Tekun Nasional. Tuan Yang Dipertua, ahli-ahli yang berhormat, Jelutung, Batu, Segamat, Sungai Siput, Lumut, Bentung dan Kuta Mardu telah membangkitkan perkara khusus mengenai skim-skim pembiayaan di bawah Tekun Nasional. Yang berhormat, Jelutung dan Batu, contohnya telah mengemukakan cadangan menaikkan dana skim pembiayaan tekun. Dan untuk ini saya ucapkan terima kasih di atas keprihatinan dan sokongan ahli-ahli yang berhormat yang mencadangkan kenaikan dana kepada tekun nasional. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, jumlah pembiayaan secara kumulatif tekun nasional sejak penubuhannya pada tahun 1998 adalah berjumlah 8,85 bilion ringgit. Bagi tahun 2023 yaitu sehingga 30 September 2023 sebanyak 795,9 juta ringgit atau melibatkan 37.963 pembiayaan telah diluluskan berbanding peruntukan yang diterima oleh Tekun Nasional sebanyak 430 juta dalam tahun ini, yaitu belanjawan 2023 dan tambahan 100 juta pada pelancaran kerangka ekonomi madani. Dan setakat ini Tekun Nasional telah meluluskan ataupun mengunjurkan pembiayaan 1,1 bilion ringgit sepanjang tahun 2023 ini. Bagi tahun 2024, peruntukan yang diumumkan di bawah belanjawan 2024 bagi skim pembiayaan Tekun Nasional adalah sebanyak 330 juta ringgit. Saya yakin Tekun akan memperuntukkan dana dalaman seperti mana selama ini sebagai tambahan kepada peruntukan yang disalurkan oleh kerajaan untuk dimanfaatkan kepada usahawan mikro di negara ini. Yang berhormat, Segamat dan Sungai Siput membangkitkan mengenai skim pembiayaan usahawan masyarakat India ataupun ringkasnya SPUMI. Mengenai cadangan yang berhormat, Segamat bagi menyalurkan pembiayaan dalam bentuk grant bagi program SPUMI ini, Koskop dan Tekun Nasional pada ketika ini berpandangan penyaluran pembiayaan secara pinjaman adalah wajar dikekalkan selaras dengan skop kelulusan program oleh Kementerian Kewangan. Di samping membolehkan dana pusingan daripada wang kutipan bayaran balik dapat digunakan untuk membantu lebih ramai usahawan. Selain itu mengenai usaha bagi menggalakkan usahawan masyarakat India untuk memohon peruntukan SPUMI oleh Yang Berhormat Sungai Siput, usahawan masyarakat India boleh berhubung dengan 171 pejabat tekun di seluruh negara untuk mendapatkan maklumat bantuan pembiayaan SPUMI. Tekun juga bekerjasama dengan Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia, Mitra, Persatuan Peniaga India dan Pertubuhan Bukan Kerajaan bagi meningkatkan hibahan mengenai skim SPUMI. Bagi tahun 2024, 30 juta ringgit telah disediakan di bawah skim SPUMI yang dijangka akan memanfaatkan seramai 1.600 orang usahawan masyarakat India. Segamat. Segamat, okey, ada Baik. perubahan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Saya ingin tanya berkenaan dengan pinjaman SPUMI ini. Sebenarnya kalau kita lihat pengusaha kecil ataupun usahawan-usahawan ini, kebanyakannya mereka tidak dapat bantuan pinjaman kewangan bank. Maka mereka memilih untuk melalui kementerian. Dan juga ada pendakwaan di mana kebanyakannya tidak dapat juga melalui tekun. Sebab itu kita mencadangkan supaya kita memberikan grant yang lebih sebab pasti akan ada pemulangan kepada sosioekonomi dan juga pembangunan. Dan saya ingin bertahu juga berapakah jumlah pinjaman yang telah dibuat pada peruntukan 30 million itu dan juga berapa yang ditolak dan apakah langkah-langkah ataupun cadangan kepada pemohon yang ditolak dan bagaimana kita dan juga bagaimana kementerian boleh membantu pemohon-pemohon yang ditolak dan apakah penyelesaiannya kepada golongan ini. Terima kasih. Bapak Menteri, terima kasih. Saya juga ingin mengambil bahagian. Jelutung sentiasa hadir dan menyokong kerajaan Malaysia Madani. Kita juga berterima kasih kepada pengumuman yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri tadi. Timbalan Speaker, mungkin ada gangguan teknikal. Gambar saya tidak ditunjukkan dalam
dan juga yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jelutong. Ya, sebab ini isu melibatkan masyarakat India. Dan kita tahu bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah seorang yang prihatin dengan semua lapisan golongan masyarakat di Malaysia, terutamanya kepada golongan usahawan India. Ya, saya percaya Yang Berhormat Menteri yang telah diberikan amanah setakat ini telah melaksanakan amanah itu dengan begitu baik, di mana peruntukan-peruntukan di bawah tekun, di bawah mitra telah pun mungkin saya daripada pengumuman tadi saya berpendapat bahawa akan ditambah. Saya mohon ditambah, dan kalau boleh saya mohon juga supaya peruntukan-peruntukan ini cara pengagihannya juga diperhalusi sekali lagi, supaya pada masa akan datang, maklumlah bila kita menyebut tentang mitra selalunya menjadi polemik, cuma tanggapan negatif yang ada, tetapi baru-baru ini saya mendapati bahawa peruntukan tersebut telah diagihkan dengan cara yang lebih baik dan lebih teliti dan lebih terbuka, di mana pengumuman telah dibuat dalam beberapa siri majlis-majlis yang diadakan. Saya sendiri telah mengadakan majlis mitra di kawasan saya, dan kali pertama kita lihat bahawa masyarakat India mula menerima bahawa mitra ini boleh mencapai sasarannya. Cuma permintaan saya adalah kalau boleh kita memberi perhatian, peruntukan itu saya minta mitra itu diberikan kepada semua ahli-ahli parlimen kerajaan, kerana saya difahamkan bahawa peruntukan itu mungkin tidak ada beberapa ahli parlimen yang mungkin tertinggal dan tidak mendapat peruntukan tersebut. Saya ulangi, kepada ahli-ahli parlimen kerajaan sahaja. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Segamat, Yang Berhormat Jelutong. Berkenaan dengan keperluan data secara spesifik yang diperlukan oleh Yang Berhormat Segamat, saya akan berikan secara bertulis, dan termasuk bincang saya jemput Yang Berhormat Segamat nanti untuk kita berbincang untuk menetapkan the way forward, bagaimana antara lainnya kita membantu sekiranya ada yang ditolak. Saya amat pasti ada sebab sekiranya ada penolakan. Bagaimanapun saya akan berikan jawaban secara bertulis, dan saya jemput Yang Berhormat nanti ke satu perbincangan khas. Yang Berhormat Jelutong, saya menghargai pandangan dan penghargaan yang diberikan. Mitra tidak diletakkan di bawah kementerian ataupun Koskop pada ketika ini, tetapi saya akan sampaikan syur tersebut kepada rakan yang bertanggungjawab kepada mitra. Tetapi sebagai komitmen Koskop, komitmen saya dan timbalan menteri untuk turut sama memperkasahkan komuniti usahawan India seperti mana kita mahu memperkasahkan komuniti usahawan masyarakat-masyarakat lain. Kita telah melantik 5 orang individu pemimpin usahawan masyarakat India ini dalam lembaga-lembaga di kementerian. Ada 5 orang. Seorang ahli lembaga di Tokoh Nasional, seorang ahli lembaga di SME Corp, seorang ahli lembaga di Suruhanjaya Koperasi Malaysia, seorang lagi di Institut Koperasi Malaysia, dan seorang di Institut Keusahawanan. Saya percaya ini kali pertama kementerian ini melantik sebegini banyak sebagai cara kita untuk meningkatkan, memperkasakan penyertaan masyarakat India dalam bidang keusahawanan bermula dengan pelantikan ahli lembaga ini. Ya, Bapak Menteri, cuma saya ingin mencadangkan kalau boleh ini untuk kita menambah baik cara pengagihan mitra dan tekun. Kalau boleh satu laporan disediakan, dan laporan itu kalau boleh dipersembahkan kepada parlimen supaya semua ahli-ahli parlimen dapat melihat. Umpamanya saya beri kesimpulan, kalau ada sebuah persatuan atau NGO di kawasan saya yang telah pun diberikan peruntukan di bawah mitra atau tekun, sekurang-kurangnya ahli parlimen itu dapat melihat kepada laporan tersebut dan membuat kepastian, balik ke kawasan membuat kepastian bahawa memang NGO dan persatuan itu telah menerima wang dan sasarannya telah pun capai, di mana ada pemuda-pemudi kita yang telah mendapat peruntukan dan dapat mereka menambah baik perniagaan atau memulakan perniagaan. Ini mohon dipertimbangkan, Bapak Menteri. Terima kasih. Untuk Tokoh Nasional Yang Berhormat, kita ambil kira cadangan tersebut. Untuk mitra, saya akan maklumkan kepada rakan menteri yang bertanggungjawab kepada mitra. Seterusnya Yang Berhormat Lumut telah mengemukakan cadangan tambahan kemudahan pinjaman mikro kepada veteran Angkatan Tentera Malaysia.
Untuk makluman hal yang berhormat, Tokoh Nasional secara keseluruhannya telah menyalurkan pembiayaan berjumlah 51,5 juta ringgit kepada seramai 2.531 usahawan bekas tentera. Bagi tahun 2023, Tokoh Nasional telah memperuntukkan dana khas berjumlah 10 juta ringgit untuk disalurkan kepada usahawan daripada kalangan bekas tentera melalui skim pembiayaan bekas penjawat keselamatan. Sehingga 30 September 2023, 89 permohonan telah diluluskan dengan nilai pembiayaan berjumlah 1,6 juta ringgit. Yang berhormat, Bentung telah membangkitkan mengenai program Tokun Mobile Prono dan skim perlindungan diri kepada peserta program. Untuk makluman hal yang berhormat, Tokoh Nasional telah membiayai seramai 7.160 usahawan dengan peruntukan berjumlah 64 juta ringgit sejak tahun 2020 hingga September 2023. Di bawah skim ini, Tokoh Nasional telah bekerjasama dengan Perkeso bagi menyediakan caruman perlindungan kepada pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan termasuk pembiayaan Tokun Mobile Prono. Yang berhormat, Kota Marudu telah membangkitkan mengenai pembiayaan Tokun di kawasan Parlimen Kota Marudu. Sebagai makluman yang berhormat, bagi kawasan Parlimen Kota Marudu, seramai 3.263 orang usahawan telah mendapat manfaat pembiayaan Tokun bernilai 72 juta ringgit sejak tahun 2000. Bagi tahun 2023 pula, seramai 389 orang usahawan dalam kawasan Parlimen Kota Marudu telah menerima kemudahan pembiayaan Tokun berjumlah 12,9 juta ringgit. Keempat, mengenai dengan gerakan koperasi, Tuan Yang Dipertua, ahli-ahli yang berhormat, Sungai Besar, Pasir Gudang dan Lumut telah membangkitkan perkara-perkara mengenai gerakan koperasi seperti usaha membantu mengurangkan kos sara hidup melalui penglibatan koperasi dan juga penubuhan koperasi veteran tentera serta status semasa Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia. Yang berhormat, Sungai Besar dan Pasir Gudang telah membangkitkan peranan koperasi dalam mengurangkan kos sara hidup. Untuk makluman hal yang berhormat, Koskop melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia ataupun SKM komited membantu kerajaan menangani kos sara hidup melalui sektor pemborongan dan peruncitan koperasi, khususnya melalui penubuhan rangkaian outlet Kopmat yang menawarkan harga keperluan asas pada kadar yang berpatutan. Sehingga 30 September 2023, sebanyak 2.611 outlet Kopmat telah beroperasi di seluruh negara. Selain itu, SKM telah melaksanakan program jualan madani koperasi untuk memberikan peluang kepada masyarakat mendapatkan barangan keperluan harian dengan kadar penjimatan sehingga 20%. Sehingga 19 Oktober 2023, SKM telah memperuntukkan insentif sebanyak 1,35 juta bagi melaksanakan 60 program jualan madani koperasi yang telah memberi manfaat kepada 110.045 orang. Jumlah jualan keseluruhan yang diperolehi daripada program tersebut adalah sebanyak 5,5 juta ringgit. Yang berhormat, Sungai Besar telah membangkitkan mengenai kerjasama dengan Angkasa bagi mengurangkan kebergantungan input makanan ayam, status Federasi Koperasi Pemborongan dan Peruncitan, Federasi Koperasi Pertanian dan Industri Asas Tani serta Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia. Untuk maklumat ahli yang berhormat, cadangan angkasa untuk membantu mengurangkan kebergantungan input makanan ayam melalui penanaman jagung bijian masih di peringkat kajian teknikal. Ini termasuk simakan mengenai kesesuaian dan kemampanan projek, termasuk mendapatkan insentif modal daripada Jabatan Pertanian. Mengenai status Federasi Koperasi, keanggotaan Federasi Koperasi Pemborongan dan Peruncitan Malaysia Berhad adalah sebanyak 46 koperasi dan mempunyai 24 rangkaian pusat pengedaran koperasi yang dilengkapi dengan sistem pengurusan gudang bersepadu di seluruh negara. Sehingga kini federasi tersebut telah mengeluarkan sebanyak 10 stok keeping unit produk, antaranya gula kristal 1 kg, minyak masak 2 liter dan 5 liter, dan beras super import 5 kilo dan 10 kilo yang menawarkan harga lebih rendah, yaitu di antara 2% hingga 8% daripada harga pasaran. Produk-produk ini dijenamakan di bawah jenama Kopmat sejak
1922 dan dipasarkan di 50 rangkaian outlet Kopmart di seluruh negara. Federasi Koperasi Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia Berhad pula kini mempunyai keanggotaan sebanyak 5 koperasi, di mana pihak federasi sedang mengadakan perbincangan dengan beberapa pihak bagi melaksanakan projek-projek pertanian yang boleh membantu dalam menyediakan bekalan makanan mentah negara. Mengenai Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia UKKM, untuk makluman yang berhormat, UKKM telah mula beroperasi pada 29 Mac 2023. Universiti ini menawarkan 6 program pengajian yang telah memperoleh akreditasi sementara daripada pihak Agensi Kelayakan Malaysia seperti berikut. Pertama, Diplomasi Keusahawanan Koperasi. Kedua, Diplomasi Pengurusan Koperasi. Ketiga, Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Pengurusan Koperasi. Keempat, Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Keusahawanan Koperasi. Kelima, Sarjana Pentadbiran Perniagaan Pengurusan Koperasi. Dan keenam, Sarjana Pentadbiran Perniagaan Kepimpinan Koperat. Sehingga September 2023, UKKM telah menerima kemasukan seramai 30 orang mahasiswa yang menjadi mahasiswa perintis. UKKM mensasarkan untuk mencapai bilangan mahasiswa seramai 200 hingga 500 orang dalam tempoh 3 tahun pertama ini. UKKM telah beroperasi secara swasta sepenuhnya di bangunan Institut Koperasi Malaysia di Jalan Temple, Petaling Jaya, Selangor, dan kini giat menjalankan kerjasama strategik bersama pemain industri koperasi. Ini termasuk dengan penempatan mahasiswa UKKM bagi menjalankan latihan industri di koperasi-koperasi terbaik. Yang berhormat, Sikit soalan. Berkaitan koperasi yang berhormat. Mungkin kita dapat maklumlah, lebih kurang 80% koperasi-koperasi daripada 15,000 koperasi seluruh negara ni merupakan koperasi-koperasi kecil yang pendapatan perolehan kurang daripada 200,000. Jadi yang ini saya nak tanya kepada SKM melalui Kuskop, apa perancangan ataupun program untuk meningkatkan keupayaan koperasi-koperasi kecil ini? Terima kasih. Ya, terima kasih yang berhormat. Sememangnya program itu sudah sedia ada. Saya juga telah kongsi dalam sidang-sidang yang lepas, dan kalau yang berhormat masih perlu maklumat tersebut, saya bagi secara bertulis, ya available di website SKM. Tetapi kita kita galakkan antara lainnya kita memudah carahkan penubuhan koperasi yang hari ini 5 orang ahli yang mempunyai kemahiran dan profesion yang sama sudah boleh menubuhkan koperasi. Manakala bagi koperasi-koperasi sedia ada yang tidak aktif, SKM sentiasa mengambil tanggungjawab untuk memberi konsultansi kepada mereka untuk menguruskan koperasi, menyelesaikan masalah-masalah dalaman mereka. Kita juga menyediakan bantuan geran, tabung modal pusingan yang diperlukan oleh mereka untuk mengoperasikan semula aktiviti koperasi mereka. Dan kalau ada cadangan daripada yang berhormat sendiri yang pernah duduk di kementerian ini, saya aluh-aluhkan cadangan daripada yang berhormat juga. Ya, Satu lagi. Tenggara sikit. Ya, silakan yang berhormat. Satu lagi berkaitan dengan federasi tadi, yang berhormat. Kita tahu tujuan besar federasi ini supaya kita dapat menggabungkan koperasi-koperasi dari segi pengukuhan dana, pembesaran operasi, pasukan yang besar, dan tujuan utama federasi ini adalah membantu kerajaan, terutamanya dari segi asas tani, agro makanan, kita nak supply pada harga murah. Jadi apa masalah yang berlaku pada federasi sekarang ini? Adakah masalah kerjasama menjadi satu isu penting, isu besar kepada penubuhan federasi ini? Silakan, Mohd. Ya, sebagai makluman yang berhormat, saya telah menjadualkan perjumpaan saya mengikut 6 federasi koperasi yang ditubuhkan, dan saya juga ingin mendengar daripada mereka apa sebabnya penyertaan koperasi itu begitu rendah sekali dalam koperasi ini. Kita juga mengadakan libat urus dengan angkasa yang mempunyai pandangan yang tersendiri.
Dan sudah tentu selepas kita laksanakan kesemua libat urus ini, yang penting pada saya konsensus. Tahun hadapan kita akan adakan Kongres Koperasi Kebangsaan. Antara lainnya untuk kita mencapai konsensus di kalangan koperasi bagaimana kita dapat memperkasakan gerakan kawasanan koperasi di negara kita. Termasuklah hal-hal melibatkan tuntutan koperasi seperti percukaian misalnya yang juga dituntut oleh federasi-federasi ini. Yang ini kita bawa ke tahun hadapan yang telah kita tetapkan, putuskan semasa Majlis Perundingan Koperasi Kebangsaan baru-baru ini. Yang Mohd Speaker, sikit. Koperasi juga? Koperasi juga. Yang Mohd Menteri, saya sedikit je berkaitan dengan tanah rancangan Felda ni telah wujud koperasi-koperasi yang berpotensi dan banyak yang dah slow lah. Jadi saya harap di bawah Kuskop mungkin boleh memberi sedikit intervention kepada koperasi-koperasi di kawasan tanah rancangan Felda ni supaya diperkasakan lagi lah sebagai cadangan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tenggara, kita ambil maklum, kita rekodkan, kita teliti dan kita ambil tindakan. Cadangan yang disebut Yang Berhormat tadi, perkara ini bukan hari ini dan saya percaya dengan tambahan peruntukan 100 juta tabung modal pusingan yang diperuntukkan kepada SKM dalam belanjawan 2024 ini, boleh kita gerakan untuk membantu koperasi-koperasi di seluruh negara termasuk koperasi-koperasi di Felda ini. Yang Berhormat Lumut telah membangkitkan mengenai penubuhan koperasi veteran. Sebentar Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Menteri perlu berapa minit lagi? Perlu 10 minit. Baik, 10 minit saya tutup Yang Berhormat Lumut telah membangkitkan mengenai penubuhan koperasi veteran ATM dengan cadangan kerjasama dengan koperasi Angkatan Tentera. Untuk makluman ahli yang berhormat, sehingga 31 Disember 2022, terdapat 98 koperasi veteran tentera telah berdaftar dengan SKM dengan jumlah anggota seramai 7,722 orang. Modal share terkumpul berjumlah 1,95 juta ringgit, jumlah aset sebanyak 8,87 juta ringgit dan nilai perolehan dianggarkan berjumlah 750 ribu ringgit. Aktiviti-aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh koperasi-koperasi ini adalah perladangan kelapa sawit, pertanian, siwaan, pelaburan dan perkhidmatan. Selaras dengan prinsip koperasi, SKM tiada halangan dengan cadangan supaya Koperasi Angkatan Tentera Malaysia Berhad menjalinkan kerjasama dengan koperasi-koperasi veteran ATM yang lain melalui perkongsian kepakaran serta operasi perniagaan bagi meningkatkan lagi prestasi koperasi dalam mengembangkan aktiviti perniagaan dan tata kelola pengurusan. Ini selaras dengan pencapaian Koperasi Angkatan Tentera Malaysia Berhad yang menduduki tempat kedua dalam senarai koperasi premier terbaik Malaysia bagi tempoh 3 tahun berturut-turut dari tahun 2021 hingga tahun ini. Penambahbaikan program dan inisiatif keusahawanan ini yang terakhir yang dipertuah. Ahli-ahli yang berhormat, Sungai Besar, Macang, Rompin, Parit Sulong dan Julau turut menyentuh mengenai keperluan untuk menambah baik pelaksanaan program dan inisiatif keusahawanan. Yang berhormat, Sungai Besar dan Macang telah membangkitkan usaha memudah cara permohonan pembiayaan termasuk pengecualian penilaian situs dan sikris. Untuk makluman ahli yang berhormat, kementerian ini telah menekankan supaya agensi-agensinya memudah carahkan permohonan pembiayaan daripada usahawan. Bagi tujuan ini, antara tindakan yang telah diambil adalah seperti berikut. Pertama, Tekun Nasional mengurangkan keperluan dokumentasi daripada 17 dokumen kepada 4 dokumen sahaja bagi skim pembiayaan tekun. Tempoh kelulusan pembiayaan telah dikurangkan kepada 7 hari bekerja berbanding 21 hari bekerja, serta urusan penyaluran peruntukan dilaksanakan dalam tempoh 3 hari bekerja. Kedua, SME Bank telah memproses permohonan secara purata dalam tempoh 21 hari bekerja berbanding 30 hari bekerja. Ketiga, Bank Rakyat telah mengurangkan tempoh kelulusan pembiayaan mikro daripada 10 hari kepada 6 hari bekerja. Keempat, Aman Ikhtiar Malaysia telah mengurus tempoh pengeluaran pembiayaan dalam tempoh masa 10 hari berbanding 16 hari sebelumnya. Kelima, Pernas juga telah mengambil inisiatif membangunkan sistem penilaian secara scorecard atas talian bagi membantu mempercepatkan proses pengeluaran dana yang dijangka akan mula digunakan pada bulan Februari 2024. Agensi-agensi Koskop yang menawarkan bantuan kewangan seperti
kewangan berbentuk pinjaman di bawah Moneter Malaysia dan grant di bawah SME Corp tidak mengambil kira penilaian situs dan sikris bagi sumber peruntukan yang menggunakan dana kerajaan. Yang berhormat Rompin telah mengemukakan cadangan had keuntungan bagi pembiayaan tidak melebihi 4% kepada usahawan mikro. Untuk makluman hal yang berhormat, secara dasarnya kadar keuntungan yang ditetapkan adalah tertakluk kepada sumber dana yang digunakan di mana skim pembiayaan yang menggunakan dana kerajaan akan menawarkan kadar yang kompetitif. Dalam hubungan ini, agensi-agensi di bawah Koskop telah menyediakan kadar keuntungan yang tidak melebihi 4% melibatkan skim-skim pembiayaan seperti berikut. Pertama, skim-skim pembiayaan di bawah Tokoh Nasional dengan kadar keuntungan kurang daripada 4% satu tahun berdasarkan sumber peruntukan. Kedua, skim pembiayaan perusahaan sosial oleh SME Bank untuk perusahaan mikro dan kecil yang menawarkan pembiayaan dengan kadar keuntungan sebanyak 3% satu tahun. Ketiga, skim pembiayaan perniagaan mikro ataupun mikro madani dan program pembiayaan digital PMKS oleh SME Corp yang menawarkan pembiayaan dengan kadar keuntungan sebanyak 2% satu tahun dan program Beyond Boss oleh Pernas yang menawarkan pembiayaan dengan kadar keuntungan sebanyak 3,75%. Yang berhormat Rompin juga telah mengemukakan cadangan mewajibkan latihan dan bimbingan kepada usahawan yang memohon bantuan pembiayaan. Untuk makluman hal yang berhormat, terdapat agensi-agensi Koskop yang telah mewajibkan penerima program untuk menghadiri kursus latihan dan bimbingan keusahawanan. Antaranya seperti berikut. Pertama, Tokoh Nasional mewajibkan kehadiran penerima pembiayaan untuk menghadiri seminar asas keusahawanan bagi meningkatkan pengetahuan dan kepahaman usahawan mengenai strategi dan teknik pemasaran berkesan serta pengurusan keuangan perniagaan yang cekap. Kedua, di bawah program peningkatan enterprise Bumi Putra BIP oleh SME Corp, pemilik syarikat yang tiada latar belakang pengetahuan keuangan dan berakaunan diwajibkan untuk mengikuti kursus keuangan di pusat latihan yang berdaftar dan diiktiraf. Selepas mengikuti kursus tersebut, PMKS layak untuk membuat tuntutan balik kos pembelajaran yang telah dibayar dengan maksimum RM1.000. Dan yang ketiga, usahawan yang telah menerima pembiayaan Pernas diwajibkan untuk menghadiri latihan berkaitan industri dan operasi perniagaan franchise bagi tempoh 2 hari. Dan sebagai makluman yang berhormat juga, usahawan-usahawan yang telah mengikuti kursus keusahawanan di InScan mempunyai kelebihan apabila mereka mempunyai ataupun memohon pembiayaan daripada agensi-agensi lain di bawah Koskop. Yang berhormat Rompin selanjutnya telah mengemukakan cadangan skim dan bantuan perniagaan bagi usahawan ternakan udang galah di Rompin. Untuk makluman yang berhormat, Koskop terbuka untuk membantu usahawan daripada pelbagai sektor. Ia selaras dengan hasrat kerajaan untuk meningkatkan bilangan PMKS dalam sektor pertanian yang ketika ini hanya mencatatkan sebanyak 1,4% daripada jumlah PMKS di seluruh negara. Namun memandangkan industri ternakan udang galah ini terletak di bawah penyelarasan fungsi Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Koskop sedia bekerjasama dengan Kementerian Pertanian bagi membantu usahawan-usahawan ternakan udang galah di daerah Rompin, khususnya melalui program pembangunan usahawan dan skim pembiayaan sedia ada. Yang berhormat, Parit Sulung telah membangkitkan perkara berkaitan laporan Ketua Audit Negara bagi peruntukan program GoX dan cadangan pemulangan semula baki geran yang tidak dibelanjakan. Untuk makluman yang berhormat, SME Corp telah meluluskan peruntukan di bawah program GoX kepada seramai 219 usahawan PKS dengan melibatkan peruntukan sebanyak RM29.7 juta. Dalam hubungan ini, SME Corp telah mendapat kelulusan Kementerian Keuangan untuk penggunaan baki dana program GoX sebagai tambahan peruntukan program dana kecemasan PKS pada tahun 2022 yang turut memberi manfaat kepada PMKS. Yang berhormat, Julau telah mengemukakan cadangan penambahbaikan kemudahan mesin ATM Bank Rakyat di Pekan Julau. Untuk makluman hal yang berhormat, Bank Rakyat telah menempatkan 1 mesin ATM di premis Koperasi Daerah Julau Berhad pada tahun 2012. Dalam hal ini, susulan perkara yang sama dibangkitkan oleh yang berhormat. Dalam pertanyaan Dewan Rakyat bertarik 14 November 2023 yang lalu, Bank Rakyat Cawangan Sarike telah melaksanakan lawatan fizikal di sekitar kawasan Julau pada 27 September 2023 bagi mengenal pasti keperluan penambahan mesin ATM untuk kemudahan penduduk setempat. Berdasarkan penilaian tersebut, sukacita saya maklumkan bahawa Bank Rakyat telah mengenal pasti lokasi
yang berpotensi bagi penempatan tambahan satu lagi mesin ATM Bank Rakyat yang bersebelahan mesin ATM sedia ada di premis Koperasi Daerah Jola Berhad, dan pemasangan mesin ATM tersebut dijangka akan dilaksanakan pada bulan Desember 2023. Tuan Yang Dipertua, setakat ini sajalah penjelasan-penjelasan yang dapat saya berikan mengenai perkara-perkara yang telah dipanggitkan sebanyak tempoh perbahasan Belanjawan 2024 pada mesyuarat ini. Saya berharap penjelasan tersebut telah menjawab semua perkara yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat. Kami di Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi akan menjalankan amanah di bawah Belanjawan 2024 ini dengan penuh komite dan bertanggung jawab dalam memastikan kelangsungan usahawan PMKS dan koperasi tempatan. Itu saja, Tuan Yang Dipertua. Sekian dan terima kasih.